Salam sejahtera semua. Hari ini, kami akan membentangkan tentang tugasan perdana untuk kursus Citra LMCK 2711 Tanggungjawab Alam Sekitar. Saya Hong Sing Yu. Sebelum saya memulakan bahagian saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Salam perkenalan semua. Saya Hong Sing Yu, nombor metrik A177501. Saya merupakan seorang pelajar tahun 1 statistik. Saya adalah seorang lepasan diploma dan saya berasal dari Alustar Kedah. Pada masa lapang, saya suka membaca novel. Salam sejahtera semua, saya Lim Jingyi merupakan pelajar tahun 1 statistik. Saya merupakan seorang lepasan SDPM dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Pada waktu lapang, saya suka melayari internet dan menonton filem. Selamat sejahtera rakan-rakan, saya Lim Min Shen merupakan pelajar tahun 1 statistik. Saya merupakan seorang lepasan matrikulasi dan saya berasal dari Kajang, Selangor. Pada masa lapang, saya suka menonton drama. Selamat berkenalan dengan kawan-kawan sekalian dalam kursus ini. Terlebih dahulu, saya akan menceritakan tentang pendahuluan isu yang kami pilih. Air merupakan sumber yang amat penting dalam kehidupan manusia. Namun, malangnya pada zaman sekarang, sumber air yang bersih semakin berkurangan dan sukar diperolehi akibat berlakunya pencemaran air. Pencemaran air merupakan hasil daripada perbuatan manusia sendiri. Sebagai contoh, pembuangan sampah serap dan bahan gumpahan ke dalam sungai atau longkang. Perbuatan manusia yang tidak bermoral ini telah menyebabkan air tercemar dan tidak selamat digunakan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang peristiwa kejadian. Peristiwa kejadian yang telah kami pilih ialah pencemaran air di Selangor. Pada tahun 2020, yaitu tahun lepas, negeri Selangor telah mengalami 9 kali pencemaran sumber air mentah dan 8 kali gangguan bekalan air yang menjejaskan sebahagian besar pengguna di negeri ini. Walaupun negeri Selangor pada masa tersebut berada dalam keadaan PKP, PKPB dan PKPP, prosedur operasi standard yang ketat tidak menghalang pihak yang tidak bertanggungjawab daripada terus mencemarkan sumber air mentah di negeri Selangor. Pencemaran sumber air mentah di beberapa sungai penting dalam negeri Selangor telah menyebabkan loji rawatan air LRA utama, iaitu LRA Sungai Selangor fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, serta LRA Rata Panjang terpaksa dihentikan tugas. Berikut merupakan tarikh berlakunya insiden pencemaran air di Selangor. Seterusnya, saya akan menerangkan impak atau kesan yang dialami akibat kejadian ini. Penghentian tugas 4 loji rawatan air utama akibat pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor telah mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual. Masalah yang berlarutan ini juga menimbulkan kesulitan dan menyusahkan kehidupan seharian penduduk kerana aktiviti harian tidak dapat dijalankan seperti biasa. Selain itu, kesan yang paling ketara jika gangguan bekalan air terus berlaku ialah ia akan menjejaskan pembangunan ekonomi dan perindustrian negeri. Seterusnya, mempengaruhi keyakinan pelabur sekaligus menjatuhkan maruah negara di persada dunia akibat kerajaan tidak mampu membekalkan sumber air yang bersih kepada rakyat. Apakah risiko jangka panjang dan jangka pendek akibat kejadian ini? Risiko jangka pendek akibat pencemaran air yang berlaku di negara kita ialah hal ini akan menyebabkan kematian hidupan akuatik, manakala manusia juga mudah dijangkiti penyakit seperti kolera dan hepatitis A akibat kualiti air minuman yang rendah. Dari segi risiko jangka panjang, pencemaran air akan mengakibatkan keracunan darah kepada bayi kecil dan bara kepada orang dewasa. Selain itu, spesies yang sensitif akan lama-kelamaan pupus, sama ada disebabkan oleh kematian individu atau kegagalan perbiakan. Di samping itu, suatu risiko jangka panjang akibat pencemaran air ialah berlakunya banjir di negara kita. Banjir berlaku disebabkan oleh tersumbatnya parit yang sepatutnya mengalirkan air ke sungai atau laut dan hal ini menyebabkan penduduk kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Apakah langkah-langkah tindakan selepas kejadian ini? Selepas berlakunya kejadian pencemaran air di sekitar Selangor, Kerajaan Selangor telah memperuntukkan 200 juta bagi melaksanakan 4 projek khusus untuk mengatasi insiden pencemaran sumber air di negeri ini. Kerajaan negeri melalui Lembaga Urus Air Selangor telah menguatkuasakan pelaksanaan pelepasan efluen di kawasan yang ditetapkan. Kerajaan negeri Selangor juga melaksanakan projek perintis rawatan biologikal dan bioremediation bagi tujuan pemeliharaan kualiti air Sungai Gong. 2 lagi projek bagi menangani masalah pencemaran air di Selangor adalah menerusi pemantauan dan pengawasan melalui skuad pantas yang membuat pemantauan 24 jam di kawasan sensitif sumber air di lembangan Sungai Selangor dan Sungai Langat. Untuk menjamin tidak berlakunya kejadian ini,
Kerajaan Negeri Selangor juga melaksanakan projek pengumpaman area mentah dari kolam takungan Horas 600 di Sungai Selangor dan kolam takungan Ponsi di Sungai Semenyih. Marilah kita membincangkan langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan isu ini. Antara langkah yang perlu dilakukan ialah tong sampah perlu ditambah di tempat strategik supaya sampah sarap tidak bertaburan merata tempat dan tidak mengalir ke longkang serta sungai apabila hujan lebat. Selain itu, pihak kerajaan seharusnya mengharamkan sebarang bentuk pembuangan bahan toksik dengan mengenakan hukuman wang ringgit atau penjara. Seterusnya, pihak kerajaan perlu memperuntukkan sejumlah wang untuk membina saluran paihat supaya air buangan dapat dikumpulkan sebelum disalurkan ke dalam sistem pepalitan. Pihak berkenaan harus menggalakkan masyarakat supaya menggunakan baju organik yang mesra alam kerana kandungannya tidak akan meracuni sumber air. Justeru, pihak berkuasa boleh menyediakan tangki takungan bawah tanah berfungsi untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik dan dirawat menggunakan bioteknologi. Akhir sekali, pihak berkuasa boleh mengadakan kempen kesedaran melalui iklan supaya orang ramai memahami peranan mereka dan menanam sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri. Sekarang saya akan berkongsi tentang hero dan tindakan mereka semasa kejadian ini berlaku. Jabatan Alam Sekitar di UPN telah mewujudkan Institut Forensik Alam Sekitar bagi mempelopori kajian dan mengenal pasti kitaran bahan cemar. Kepakaran universiti dapat membantu dari segi menganalisis bahan cemar menggunakan kaedah saintifik mengikut piawaian antarabangsa serta menjalankan proses pemadanan sampel bahan dengan senarai dalam inventory pihak berkuasa. Hal ini secara langsung membolehkan penguatkuasaan undang-undang alam sekitar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Selain itu, Hunter Maintenance Sendirian Berhad bersama Trash Hero Malaysia telah melaksanakan program khidmat masyarakat membersihkan Sungai Gabai, Hulu Langat Selangor pada 24 Februari 2019 bersama dengan 55 orang sukarelawan. Dalam program ini, mereka telah mengutip tin, botol, kepingan logam, bekas bungkusan makanan, kain dan plastik yang dibuang di Sungai Gabai. Sukarelawan berjaya mengumpulkan sampah keseluruhan 243.48 kg dengan 20.52 kg yang boleh digigit semula selepas pengasingan. Program pembersihan ini berjaya mengurangkan kira-kira 8.43% sisa yang akan pergi ke tapak pelupusan sampah. Apakah faedah yang telah kami perolehi daripada tugasan ini? Daripada tugasan ini, antara faedah yang telah kami perolehi ialah kami telah lebih memahami tentang isu yang berlaku di sekeliling kami. Kami juga mengetahui sebenarnya pencemaran air akan membawa kesan sampingan yang begitu serius terhadap kesihatan serta kehidupan manusia dan hidupan akuatik. Pada masa yang sama, setiap individu juga perlu mempunyai kesedaran memelihara dan memelihara alam sekitar dengan menjalankan pembersihan air sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Kami turut patut menghindari tabiat buruk seperti membuang sampah dan sisa minyak ke dalam sungai atau longkang. Seterusnya, kami juga mengetahui peranan masing-masing untuk menjaga kebersihan sumber air dan alam sekitar yang merupakan anugerah Tuhan supaya ia dapat menyumbang dalam kehidupan kita dan tidak memudaratkan kesihatan kita. Dengan ini, generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan dan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih.